Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar interaksi antara hidupan. Subtajuk dia adalah faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Okey, itu cikgu dah ajar kalau intraspesies ni adalah persaingan, kalau intraspesies adalah persaingan antara spesies yang sama. Kalau persaingan antara haiwan interspesies ialah spesies yang berlainan. Spesies yang berlainan. Okey, intraspesies ni contohnya ialah kucing dengan kucing. Interspesies ialah kucing dengan ayam lah contohnya. Dia persaingan dia. Okey, bagaimanakah, kita tengok ni, bagaimanakah persaingan intraspesies haiwan boleh berlaku? Okey. Teritip bersaing untuk mendapatkan kawasan pada permukaan batu yang lembap. Okey, ini adalah teritip banyak teritip ni sama sama spesies dia bersaing untuk dapatkan kawasan permukaan batu yang lembap sebab ada air kat sini Cuba tengok teritip biasa dekat jambatan tepi pantai tu, ada teritip kat bawah tu. Bahagian yang biasa kena air tu akan dipenuhi oleh teritip dan mereka akan bersaing untuk dapatkan tempat yang lembap. Okey. Burung pembangkai bersaing untuk mendapatkan makanan. Ini burung ni. Burung pembangkai ni dia bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Okey, yang ni tupai. Dua ekor tupai bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal. Okey, faktor dia tempat tinggal. Okey, jadi kawasan, makanan dan juga tempat tinggal. Okey, rusa-rusa ini bersaing untuk mendapatkan sumber air yang terhad di dalam habitatnya. Okay, ini rusa-rusa ni spesies yang sama berebut bersaing untuk mendapatkan sumber air yang terhad. Okay. Merak jantan mengembangkan bulunya yang cantik dan menarik untuk menawan merak betina. Merak jantan bersaing bagi mendapatkan pasangan untuk mengawan. Okay, merak jantan dengan merak jantan dia berebut untuk mendapatkan pasangan merak betina. Okey, kalau persaingan intraspesies ni, apakah faktor persaingan dia? Makanan, air, tempat tinggal atau kawasan dan juga pasangan. Makanan, air, tempat tinggal atau kawasan dan juga pasangan yang terhad. Okay, semuanya kena sebut terhad kat belakang sebab bila dia terhad baru dia bersaing. Kalau katakan ada dua ekor merak jantan ada 2 ekor, merak betina ada 10. Jadi dia tidak bersaing. Jadi perkataan dia kalau kata kenapa dia bersaing? Bersaing untuk mendapatkan air yang terhad, bersaing untuk mendapatkan pasangan yang terhad, bersaing untuk mendapatkan kawasan atau tempat tinggal yang terhad, bersaing untuk mendapatkan makanan yang terhad. Okey. Okey, macam mana pula dengan persaingan interspesies? Interspesies ni adalah haiwan yang berbeza spesies. Contohnya, sekumpulan kuda belang dan zirafah sedang minum daripada sumber air yang terhad. Okey, ni zirafah dan juga kuda belang sedang bersaing untuk mendapatkan air yang terhad. Okey, singa dan dubuk. Okey, ni singa, ini dubuk bersaing untuk mendapatkan keperluan makanan yang terhad. Ada satu ekor je makanan dia kan, satu, jadi dia pun bersaing. Okay. Semut-semut daripada koloni spesies yang berbeza, ni semut yang warna merah ni dengan semut hitam ni berebut untuk mempertahankan kawasan yang terhad. Okay, mereka berebutkan kawasan yang sama, jadi kawasan tak cukup, jadi dia pun bersaing. Jadi persaingan interspesies, faktor dia ialah makanan, air atau tempat tinggal atau kawasan. Makanan, air, tempat tinggal atau kawasan. Okey, tadi itu adalah persaingan. Okey, sekarang ni adalah cikgu nak ajar simbiosis. Simbiosis ni apa? Okey, kita baca dulu. Situasi di bawah menunjukkan beberapa jenis interaksi antara haiwan berbeza yang tinggal dalam sesuatu habitat. Hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain dikenali sebagai simbiosis. Simbiosis ni apa? Hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain.
Okey, simbiosis tadi apa? Simbiosis ialah hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Okey, itu maksud dia. Itu adalah maksud simbiosis. Okey, simbiosis ni ada 3 jenis ataupun 3 keadaan. Nama pertama ialah simbiosis mutualisme, kedua komensalisme, ketiga parasitisme. Okey, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Okey, apakah itu mutualisme? Okay, simbiosis antara kerbau dengan burung gembala ialah interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan. Okay. Interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan. Okay. Interaksi ini dikenali sebagai mutualisme. Okay, jadi ingat ya, interaksi simbiosis mutualisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua haiwan. Okay. Ni dua haiwan ni berinteraksi, burung gembala dan juga kerbau. Okay, apa dia buat burung gembala ni akan dia akan hinggap kat belakang kerbau ni, dia akan makan kutu dekat belakang kerbau ni. Kutu kerbau ni pun dapat manfaat juga, dia happy lah sebab belakang badan dia dah tak ada kutu dan dah tak rasa gatal-gatal. Okey, itu adalah interaksi mutualisme. Simbiosis yang kedua iaitu parasitisme. Simbiosis antara kucing dengan sengkenit, ni nama dia sengkenit, ialah interaksi yang memberi manfaat kepada sebelah pihak sahaja dan merugikan satu pihak yang lain. Okay. Pihak lain tu dapat satu pihak dapat keuntungan, satu pihak dapat kerugian. Satu pihak dapat manfaat, satu pihak dapat kerugian. Okay. Interaksi antara dua haiwan ni, sengkenit ni adalah kutu yang gigit dia hisap darah kucing. Jadi kucing ni dia akan berasa gatal dan juga dia akan kehilangan darah. Jadi itu kerugian pada kucing. Kelebihan pada sengkenit, manfaat yang dapat ialah dia dapat darah. Okey. Seterusnya, okey, interaksi yang ketiga kita sebut sebagai komensalisme. Okey, komensalisme ni apa? Okey, simbiosis antara ikan jerung dengan ikan remora ialah interaksi dua spesies ikan yang berbeza. Interaksi ini hanya memberi manfaat, hanya memberi manfaat kepada satu spesies, tetapi satu spesies lagi tidak mendapat sebarang manfaat maupun kesan buruk. Okey. Simbiosis ini dikenali sebagai komensalisme. Komensalisme ni ialah interaksi antara dua hidupan. Satu pihak mendapat manfaat, satu pihak dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat keuntungan dan dia tak dapat kerugian. Contoh ikan remora ni, nak tengok tak ikan remora? Ikan remora ni belakang dia, atas badan dia ni, dia ada macam suction cup tau. Dia macam dia boleh melekat pada haiwan lain. Macam kamu punya tandas tu, yang kan ada yang kita nak repair tandas tu, kita ada yang boleh melekat tu kan, kita tekan tu dia melekat kan. Dia ada pada badan ikan remora ni. Bahagian belakang dia boleh lekatkan diri dia pada haiwan yang lebih besar dan dia tak perlu bergerak, dia tak perlu berpenat untuk bergerak, dia tumpang je. Okey. Dia macam naik ni lah, macam naik bas. Okey. Jadi dia tumpang ikan jerung ni. Dia kata, terima kasih banyak makanan saya hari ni. Terima kasih Encik Jerung. Okay. Selain daripada dia dapat bergerak, pengangkutan dia percuma, dan dia dapat makan dengan cara dia ambil ni sisa makanan yang dimakan oleh jerung. Okay. Jerung ni dah makan-makan, lepas tu dia punya sisa makanan dia akan dimakan oleh ikan remora ni. Okay. Jerung ni dapat apa-apa tak? Jerung ni tak kisah pun, dia tak dapat pun manfaat, dia pun tak rugi kalau tak ada ikan remora. Okay, itulah hubungan yang kita namakan simbiosis komensalisme. Okay. Okay, buran dan umang-umang. Buran melekatkan dirinya pada cangkerang dan memberikan perlindungan tambahan kepada umang-umang. Okay, ini adalah buran. Okay, ini umang-umang. Okay. Buran ni dia bagi perlindungan kepada umang-umang. Buran ni macam dia macam siput sikit, dia bagi perlindungan kepada yang macam ketam ni, umang-umang. Okey, apabila umang-umang bergerak, buran akan mendapat pengangkutan percuma. So buran ni dia tumpang umang-umang ni untuk bergerak.
Okey, umang-umang ni pula dia dapat perlindungan daripada buran. Sebab buran, umang-umang ni dia tak ada shell, dia bukan macam siput dia. Jadi bila dia tumpang buran-buran ni, dia macam ada cangkaran tambahan. Jadi ini adalah interaksi apa ni? Dia rasa selamat, yang ni rasa senang. Ini nama dia interaksi mutualisme. Okey. Kita tengok ni. Okay, ni adalah buaya dan juga burung ya. Buaya ni dia buka mulut dia, akan ada burung yang datang membersihkan gigi dia. Okay, dia sukalah sebab burung ada bersihkan gigi dia. Burung dapat apa? Burung ni dapat makanan yang tersekat di celah-celah gigi buaya. Okay, ini juga adalah simbiosis mutualisme. Okay. Okay, sekarang kita belajar faktor persaingan antara tumbuhan. Okay, tumbuhan ni pun dia bersaing. Dia macam haiwan, dia pun bersaing. Tapi dia bersaing untuk apa? Dia bersaing untuk mendapatkan keperluan asas tumbuhan. Okay, tumbuhan, keperluan asas dia adalah air, cahaya matahari, ruang dan juga nutrien. Air, cahaya matahari, ruang dan nutrien. Kalau 4 benda ni terhad, jadi dia akan bersaing. Kita tengok dalam hutan, kalau kita masuk dalam hutan, tumbuhan ni dia seboleh-bolehnya dia akan tumbuh setinggi mungkin untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan cahaya matahari. Jadi kalau kamu perasan kanopi tumbuhan ni, kat bawah ni banyak kosong. Sebab apa kosong kat bawah ni? Sebab kat sini macam gelap sikit, tak dapat cahaya matahari. Katakan ada celah-celah yang ada cahaya matahari boleh tembus, katakan jatuh kat sini akan ada tumbuhan yang boleh tumbuh sebab kat sini dapat cahaya matahari. Okey, tumbuhan pun berinteraksi juga. Tapi jenis interaksi dia ada 2 sahaja, iaitu simbiosis komensalisme dan juga simbiosis parasitisme. Okey, contohnya yang komensalisme ni ialah ni nama dia pokok langsuyar. Langsuyar, paku langsuyar. Dia tumbuh pada pokok kelapa sawit. Dia akan tumbuh kat batang-batang kelapa sawit. Kelapa sawit ni kan tinggi, jadi tumbuh kat sini. Dia akan dapatkan apa? Kenapa dia tumpang? Sebab dia dapat sumber air dan cahaya matahari. Okay, tapi dia tak dapat sumber air sebab hujan dapat turun sekali dapat kat dia, dan juga cahaya matahari sebab dia tumbuh lebih tinggi. Tapi dia tidak membahayakan pokok kelapa sawit. Jadi ini kita namakan sebagai komensalisme. Okay. Sama juga dengan orkid ni. Orkid ni dia tumbuh dekat batang pokok lain. Dia nak lebih tinggi, dia akan dapatkan cahaya matahari dan juga dia dapat nutrien daripada udara. Dia ambil nutrien daripada udara di sekitar. Dia tak curi daripada batang pokok. Jadi ini kita namakan simbiosis komensalisme. Yang ni pula adalah parasitisme. Parasitisme ni yang macam yang tumbuhan, yang haiwan tadi, satu pihak untung, satu pihak rugi. Contohnya pokok dedalu. Ni pokok dedalu. Ini adalah pokok mangga. Dia tumbuh di atas batang pokok mangga. Dedalu ni tumbuh dekat batang pokok mangga. Dia bukan sahaja tumpang untuk dapatkan cahaya matahari, tapi dia akar dia meresap masuk dalam batang pokok mangga ni. Dia ambil nutrien dan air daripada pokok mangga. Jadi batang yang dihinggap tu lama-lama akan mati sebab dia telah ambil nutrien daripada batang pokok mangga tu. Jadi batang tu mungkin akan matilah sebahagian dia sebab tak dapat nutrien. Nutrien telah diambil oleh pokok dedalu ni. Jadi ini simbiosis yang dinamakan simbiosis parasitisme. Okey, tajuk ni dah habis cikgu ajar secara online ni. Okey, interaksi antara hidupan,
Hidupan ada yang berhidup berkumpulan, ada yang hidup bersendirian. Berkumpulan ada kelebihan dia. Okay, baca balik. Bersendirian pun ada kelebihan dia. Berkumpulan ada kekurangan. Bersendirian pun ada kekurangan. Okay, baca ni. Okay, interaksi antara hidupan ni, kategori dia ada dua jenis, persaingan ataupun simbiosis. Okay. Persaingan, dia bersaing secara intraspesies, spesies yang sama bersaing, ataupun spesies yang berlainan bersaing. Kenapa spesies yang sama ni bersaing? Sebab makanan, tempat tinggal, air dan pasangan adalah terhad. Kenapa haiwan interspesies bersaing? Kerana makanan, tempat tinggal ataupun air adalah terhad. Simbiosis haiwan. Simbiosis haiwan ada tiga: komensalisme, parasitisme dan juga mutualisme. Mutualisme ni adalah dua-dua dapat manfaat. Parasitisme, satu pihak dapat manfaat, satu pihak dapat kerugian. Komensalisme, satu pihak dapat manfaat, satu pihak lagi tak dapat keuntungan, tak dapat juga kerugian. Okay, tumbuhan interaksi dia ada ni. Interaksi dia adalah pertama adalah persaingan. Dia akan bersaing kalau nutrien terhad, air terhad, cahaya matahari terhad, ruang terhad. Okay. Dia juga menjalankan interaksi secara simbiosis, iaitu komensalisme. Contohnya pokok paku langsuyar tumpang di pokok kelapa sawit. Paku langsuyar dapatkan cahaya matahari dan air daripada luar. Dia tak ambil daripada batang pokok tu, jadi kelapa sawit pun tak dapat kerugian dan tak dapat keuntungan. Parasitisme pula ialah pokok dedalu yang tumpang pada pokok mangga. Dia akan ambil nutrien daripada pokok mangga, batang pokok mangga, dan batang pokok mangga tu akhirnya akan mati sebab dia mengalami kerugian. Jadi yang parasitisme, satu rugi, satu untung. Okey.